Baik para jemaah sekalian, sekarang kita berpindah kepada mengutip faedah. Al-fawaid at-tarbawiyah. Faedah dari sudut pendidikan dan juga faedah dari sudut al-ilmiyah dalam apa yang kita belajar ini. Faedah yang pertama, Allah tanya balik, aja'alal alihata ilahan wahida. Adakah Tuhan Muhammad nak jadikan Tuhan tu satu? Patut ke? Di sini ulama tadabbur kata wujubu taqdimil aham fi dakwah. Para pendakwah kena susun prioriti. Yang mana satu yang kita nak mula dalam gerak dakwah kita ni? Nabi SAW bermula dakwah dia dengan tauhid. Dengan tauhid. Mana pelajar ni? Berapa tahun Nabi berdakwah di Mekah? Ya? 13 tahun. Berapa tahun sebelum Nabi hijrah baru mari perintah solat? Perintah solat dalam Isra' Mi'raj. Maknanya 10 tahun awal semuanya tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Di peringkat awal Nabi tak sebut salu, zaku, sum, tak ada. Solat je. Tu pun nak laksanakan solat dengan penuh cabaran. Kata orang penuh dengan onak dan duri. Nabi tengah solat dekat Kaabah, orang mari campak salah jazur, perut unta atas belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup dahsyat. Zakat, puasa belum ada. Bila ada? Bila ada kerajaan di Madinah, barulah zakat dan puasa itu disyariatkan, difardukan. Maknanya kita kena letak dakwah kita ni bermula dengan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW ketika menghantar Sayyidina Muaz ke Yaman, Nabi kata apa? Ya Muaz, awal ma tad'uhum ilai. Awal-awal yang kamu nak panggil, nak dakwah orang ini kepada apa? Ila syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Tapi jangan kata, kita dakwah tauhid saja tak solat. Itu saja. Itu mengarut dalam model lagu tu. Maknanya kita kena letak agenda besar dalam hidup kita ni, tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah dia panggil uslub Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, faedah yang kedua, qauluhu ta'ala wan talaqal mala'u minhum. Tengok ayat 6. Jadi bila dia lawan hujah tak mampu, puak kafir mula kacau. Dia pun pergi, orang panggil turun padang lah, dalam istilah orang sekarang ni turun padang, pergi ke kampung-kampung, pergi mana-mana, mula nak pergi bercakap tentang apa? Nak ajak orang supaya sabar, jangan mudah koyak dengan apa yang dibawa oleh Muhammad. Kita kata sallallahu alaihi wasallam, puak dia tak kata sallallahu tu, kita kena kata. Jadi puak kafir dia mula rasa terancam, turun padang. Pergilah, pergi kawal, pergi kontrol, pergi jaga rakyat dia supaya tidak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia nak ikut Nabi, mereka akan diancam, akan dimacam-macam. Kalau kita tengok salah satu daripada strategi ini telah dimainkan oleh Abu Jahal dan geng-geng dia bila di saat Abu Talib nak mati. Ingat ada kita, waktu Abu Talib nak mati, Abu Jahal tunggu sini. Tukar shift kata orang. Nabi mari nak ajar Abu Talib mengucap, Abu Jahal dah ada. Nabi kata, ya ammi, qul la ilaha illallah. Pakcik, kata je la ilaha illallah. Suatu kalimah, saya nak bawa hujah ini di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nak bawa muka syurga. Abu Jahal jeling tengok. Abu Talib, mu nak ikut, nak tinggal ajaran Abdul Muttalib? Maknanya orang buat kafir ni, dia akan istiqamah di atas agama syirik dia tu. Buat kerja. Habis apa yang kita nak belajar daripada ketekunan mereka ini? Jawabnya, kita orang Islam ini mesti mengajak manusia supaya berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai ahlu sunnah wal jamaah, mesti kita jangan lari daripada landasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Yang ketiga, am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Tengok ayat yang ke-9. Adakah di sisi mereka perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha kuasa lagi amat melimpah pemberiannya? Am lahum mulkus samawati wal. Maka di ayat ini kan, bahawa Allah Subhanahu wa taala bagi tahu manusia ni tak ada gedung, tak ada kuasa, tidak ada apa yang boleh kita nak sekat bila Tuhan nak beri. Kalau Tuhan nak beri, Tuhan tak beri, tak boleh pula kita nak dapat. Tak usah cakaplah kita besar mana, hebat mana pun, Tuhan nak bagi, bagi dapat. Tuhan tak bagi, tak akan dapat. Sebagaimana dalam hadis yang selalu kita baca selepas solat kita tu, kan? Dalam zikir kita ni, zikir perisai Muslim pun ada, dalam zikir pagi petang ada, kita baca Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya. Ingat, wala mu'tiya. Ini bacaan ni bukan baca dengan mulut je. Kita kata ya Allah, tidak ada siapa yang menghalang mana yang kau nak beri. Tak ada siapa boleh sekat. Tidak ada siapa boleh beri apa yang kau tak nak beri. Kalau kita mantapkan bacaan ini, insya-Allah banyak kes stres, depression, banyak lagi lah penyakit-penyakit yang atas dunia ini. Sampai termasuk dalam asnah ar-riqab kita ni. Sebab apa? Sebab kita terlupa yang beri, yang menghalang semua di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Itu pentingnya ilmu al-imanu bil qada'i wal qadar. Beriman kepada qada' dan qadar. Dalam hadis yang panjang ni, anak-anak kita ni kena hafal hadis ni. Hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas ni, hadis Ibnu Abbas ni dia budak lagi. Nabi letak atas kenderaan dia, atas kenderaan dia, membonceng kata orang. Orang kata gendo. Dia kata, ya gulam, hei anak, aku nak ajar kepada kamu beberapa kalimah. Panjanglah, ihfazillah yahfaz, sampai kepada ayat wa'lam, mengetahuilah Ibnu Abbas, annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in. Kalau semua manusia ni berkumpul nak bagi manfaat pada kamu, mereka tak dapat bagi kecuali dengan izin Allah. Kalau semua mereka berkumpul nak beri mudarat, mereka tak dapat beri mudarat kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu hadis Ibnu Abbas ni hadis yang sangat mantap. Jadi kita guru-guru kena bawa hadis ini kepada pelajar-pelajar kita supaya dia panggil tasbitul akidah, pasak akidah. Baru ni ada orang buat seminar tentang bagaimana nak mantapkan akidah. Saya kata nak mantap akidah ni kena pasak dulu dalam hati manusia ni tentang Allah Azza wa Jalla dan juga tentang sifat Allah yang kita belajar kan, sifat Allah Ta'ala ni, wujud qidam baqa. Allah Ta'ala mendengar. Kata Syekh Fudail bin Iyad, kami waktu kecil dulu, datuk kami ajar 3 perkara. Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui. Kalau 3 duduk dalam hati kita, banyak agensi-agensi kawalan ini sudah tidak ada. Tak payah ada pencegah rasuah, tak payah pencegah maksiat, pencegahnya duduk dalam hati. Allah melihat, tak boleh buat ni. Nak bercakap tentang benda-benda tak baik, Allah mendengar, tak boleh cakap. Nak buat, Allah Ta'ala mengetahui. Jadi masalah kita sekarang ni, penghayatan tu tak masuk dalam hati. Kita hanya sebut dengan mulut kita, maka ketika itu dia tak akan mari, kekuatan tu tidak ada. Baik, kita pergi kepada yang keempat. Yang keempat, wa'ajibu an ja'ahum munzirum minhum. Mereka rasa pelik yang mari bawa ayatnya Muhammad. Kita kata sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ni budak, anak yatim piatu, dibela oleh pengembala kambing, macam-macam dia kata. Maka ayat ini ulama tadabbur kata menunjukkan ifratul qaumi fil jahalah. Sangat-sangat jahil, sebab tu nama dia jahiliyah, puak Quraisy. Dan mereka sangat sesat sebab apa? Walaupun sudah jelas apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka menggunakan pendekatan buat tuduhan, sihir, pembohong, apa lagi ni kata, syair. Kalau cakap sedap, ya ahli penyair tu.
Bila orang terpengaruh, dia kata ahli sihir. Bila orang dengar, itu pembohong. Semua benda yang Nabi buat dituduh belaka. Dan yang pelik lagi, kenapa mereka jahil? Sebab mereka tahu Tuhan yang mereka sembah itu batu, kayu yang langsung tidak ada kekuasaan, tapi kenapa boleh dijadikan Tuhan? Kita hari ni pun kalau kita tahu benda tak ada kuasa, tiba-tiba kita pergi letak kuasa, itu di antara benda yang pelik, benda yang ajaib. Kita ni kadang-kadang macam kita sekarang ni. Kita percaya kepada ahli-ahli nujum, bomoh-bomoh. Jangan sedap kita ni. Yang banyi teropong dulu. Yang mula-mula keluar viral dia waktu hilang MS370. Sampai hari ni dia teropong lagi tu. Ada pula pengikut dia tu. Hanya pelik apa manusia ni? Jadi mana dia tu tak pelik dah, orang pengikut tu pelik. Saya tengok dalam berita waktu Nabi Melayu dibawa ke mahkamah. Apa nama Melayu? Biarlah, sebut nama dia pun tak ada faedah juga. Dia tak apalah dia, kita kata dia pelik tu. Pengikut dia ni pula sengih-sengih berpaling ke arah TV, ke arah wartawan. Nabi aku dah jamin aku syurga lah. Nabi kau apa jamin? Kita kata dia ni nasib baik aku tak ada situ. Kalau tidak kita berlepuk atas dahi dia dengan batang kamera ni. Boleh dia ta'assub kepada apa ni, Tok Syekh dia tu sampai begitu sekali. Allahul musta'an. Kita kata ini di antara pelik. Maka kita kena sunat dalam ayat ini, musuh-musuh kepada Rasul, mereka bukan attack dia saja. Bukan kata attack Nabi saja. Tapi sebenarnya mereka bawa attack kepada risalah Nabi. Sebab dia kata kalau Nabi mati, ada pengikut. Macam kita hari ni. Bila kita tengok ajaran sesat, kita ambil tindakan kepada ketua dia saja. Ambil ikut-ikut dia, tidak ada. Saya baru diberi taklimat oleh pejabat agama tentang satu proses dia panggil istitabah. Istitabah ni orang ajaran sesat, bila ditangkap, kita suruh dia taubat. Berapa banyak kes-kes taubat tu? Dia yang pergi, pengikut tidak dibawa. Patut diangkut semua dengan lori masuk dalam camp latihan untuk dipulih balik akidah. Dia semua kan mengaku depan TV, kamera, saya menyesal, saya taubat. 5 bulan lepas itu muncul balik dia punya ajaran dengan nama baru pula. Maka buat kafir. Sebab itu dia tak attack Nabi saja, tapi dia lebih kepada attack kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi. Dia kata ajaran ini menyalahi itu nenek. Kalau setakat Nabi saja, kalau Nabi mati habislah. Cerdik dia punya strategi. Maka yang terakhir dia kata apa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Haza sahirun kadzab. Maka hujah yang diguna oleh puak-puak kafir ini iaitulah maki hamun, sumpah seranah, tuduhan-tuduhan jahat. Maka itulah yang dipanggil orang yang tidak ada hujah. Hujah dia maki, tuduhan dan berbagai lagi. Kalau kita ada hujah, lawan je hujah, baru nampak intelek. Tapi oleh kerana tak ada hujah, maka hujah dia apa? Tuduhan. Sekarang ni pun kita tengok banyak juga kes-kes yang berlaku di sahatul alam hari ni, iaitulah bila hujah tidak ada, yang adanya tuduhan-tuduhan yang dilemparkan ke atas orang-orang yang tidak sepahaman dengan kita. Itulah yang dikatakan strategi yang sama telah digunakan oleh Quraisy untuk menjauhkan manusia daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah 5 perkara telah kita selesaikan yang dapat kita kutip dalam ayat 4 sehingga 11. Kalau nak banyak lagi, sebab tu di awal dulu kita buat 10, tapi oleh kerana masa sudah terhad, kita pun ambil 5 je lah. Alhamdulillah. Kata orang daripada tak ada, ma la yutraku kulluhu, ma la yudraku kulluhu, la yutraku kulluhu. Benda yang tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Jadi alhamdulillah tamatlah perbincangan ayat kita pada sesi ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.